Expo dan Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia MyACES 2022 dari 26 hingga 28 Julai di MyTech Kuala Lumpur. Landasan pemasaran dan jaringan global strategik bagi industri agri komoditi. Jangan ketinggalan. Apabila kita bercakap berkenaan dengan teknologi, sudah tentu ianya boleh diaplikasikan di pelbagai sektor. Dan sudah tentu dalam isu keselamatan makanan, food security ini, sudah tentu teknologi berperanan penting untuk bergerak ke hadapan, dan pada masa sama bagaimana kita nak pastikan Malaysia tidak lagi bergantung harap kepada negara luar. Kita boleh membekalkan produk kita sendiri, tak ada lagi isu-isu permasalahan berkenaan dengan sekuriti makanan selepas ini menggunakan teknologi, dan sudah tentu teknologi membantu dalam meningkatkan tahap sekuriti makanan negara. Dan dalam kita bercakap tentang perkara ini, antara salah satunya adalah berkenaan dengan kalau kita nak melihat dari segi teknologi baharu. Apakah bentuk teknologi baharu yang boleh kita gunakan? Jadi untuk Niaga Awani hari ini, saya membawakan saudara Rahman Hussein yang merupakan Ketua Pegawai Strategi Meraki. Rahman, terima kasih kerana sudi bersama dengan dalam Niaga Awani. Peranan teknologi itu cukup besar, dan juga kalau kita lihat dalam sektor agri komoditi sebagai contoh, kita dengar buzzwords lah, Internet of Things, kemudian precision farming, artificial intelligence, AI, dan juga dari segi kecerdasan buatan. Namun bagaimana kita nak memahami maksud teknologi dalam sektor agri komoditi ini? Pertama sekali, terima kasih Saudara Ashraf kerana menjemput saya berkongsi tentang peranan teknologi terutamanya dalam sektor agrokomoditi. Kami di Meraki berpandangan bahawa sektor agrokomoditi ini merupakan satu sektor yang menyumbang kepada pertumbuhan negara. Itu yang pertama. Saya suka merujuk kepada perkara yang disebutkan oleh Saudara Ashraf, iaitu mengenai tentang keselamatan makanan, food security. Dan hari ini kita juga dibebani dengan permasalahan atau cabaran yang diakibatkan oleh isu-isu seperti peperangan, isu-isu global supply chain. Jadi peranan teknologi di sini adalah amat penting untuk memastikan bukan sahaja kita mengatasi ataupun kita respond directly to the issue of production tetapi juga dan supply, tetapi juga kepada bagaimana kita menambah baik produk-produk keluaran daripada industri agrokomoditi. Sebagai contoh tadi saudara sebutkan tentang Internet of Things, IoT, dan juga applied manufacturing dan juga automation. Ini ada satu perkara yang perlu kita lihat. Bagaimana automation sama ada on the farm, the plantation ataupun off the plantation membantu pertama sekali menyelesaikan permasalahan kekurangan pekerja. Ya, betul. Baru-baru ini kita melihat apabila negara jiran kita membuat keputusan untuk membuat dasar untuk menghentikan pekerja asing ke Malaysia, antara sektor yang terjejas adalah sektor agrokomoditi. Peladangan terutamanya. Jadi teknologi di sini berfungsi dan tidak boleh tidak. Penting untuk menyelesaikan isu tenaga kerja. Kemudiannya, teknologi juga membantu meningkatkan kualiti serta piawaian hasil. Sebagai contoh, kita menggunakan teknologi, software dan sebagainya untuk mengira harvest density rate dan sebagainya. Dan salah satu orang kata bentuk teknologi yang pakai pada hari ini adalah teknologi drone. Apabila kita menggunakan drone ataupun peladang-peladang, pengusaha peladangan menggunakan drone bukan sahaja untuk memantau tapi juga untuk membuat kiraan density, untuk melihat bagaimana perkembangan peladangan dan sebagainya. Saya nak mencelah sedikit. Sebut berkenaan dengan drone ini, betul, kalau kita lihat industri peladangan pertanian ni anak muda susah sikit nak join sekarang ni, nak terlibat. Tapi bila ada teknologi termasuk drone, so minat mereka tu pun akan meningkat lebih lagi minat itu untuk menyertai bidang peladangan, pertanian dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana teknologi drone ini boleh memanfaatkan dalam industri agrokomoditi, terutamanya kalau kita cakap pertanian dan juga peladangan. Teknologi drone ini dia bukan sahaja diguna pakai untuk sekadar monitoring.
Dan untuk menjawab terus soalan saudara Ashraf sebentar tadi, bagaimana teknologi drone ini menarik minat dan juga memberi nilai tambah. Sebagaimana saya sebutkan sebentar tadi, nilai tambah yang pertama adalah kita mengurangkan dependensi ataupun kebergantungan kepada tenaga kerja buruh atau tenaga kasar. Betul. Di mana sebagaimana yang telah disebut bahawa anak muda kurang berminat untuk melakukan kerja-kerja rencam atau kerja-kerja renyah macam ni. Jadi teknologi drone memberi peluang kepada mereka untuk mengguna pakai teknologi dan berkhidmat ataupun bekerja di dalam bidang peladangan. Selain daripada monitoring, kita juga teknologi drone juga membolehkan usaha-usaha seperti penyemburan racun penyemburan baja di dalam peladangan dilakukan secara automatik. Tabur benih pun saya pernah tengok. Ada teknologi. Tabur benih pun ada teknologi tersebut. Jadi ini adalah antara manfaat teknologi drone. Selain daripada itu, apabila kita menggunakan teknologi drone yang dikawal selia oleh perisian yang kita input dan sebagainya, dan kita ada formula untuk kita tahu kuantiti yang optimal dari segi baja, dari segi racun rumpai untuk diguna pakai dalam satu-satu plot peladangan. Ada teknologi drone ini membantu menghasilkan pulangan yang lebih baik. Maknanya kalau kita lihat ada sebuah kajian yang telah dilakukan di Indonesia di mana penggunaan teknologi drone menambah baik sebanyak hampir 20% the yield of a certain plantation. Kalau kita bercakap berkenaan dengan drone ini juga, dari segi penerimaan dan juga penggunaan teknologi di negara kita pada ketika ini bagaimana? Kalau kita nak bandingkan negara-negara luar yang lain? Saya suka bercerita atau berkongsi di sini bahawa hari ini disebabkan cabaran-cabaran yang berlaku seperti global supply chain, seperti kekurangan tenaga kerja, seperti seperti SDG. SDG ni bukan cabaran. Jadi a lot of issue sebenarnya plantation owners ataupun pengusaha agro-komoditi cuba untuk teruskan aktiviti mereka di samping memastikan bahawa usaha mereka selari dengan SDG juga. Jadi di Malaysia, suka saya kongsikan bahawa penerimaan itu semakin baik. Tahun lepas sahaja MPOB ada menandatangani beberapa perjanjian berteraskan teknologi untuk bidang kelapa sawit. Di mana ini termasuk automation. Automation ini termasuk kepada penghasilan baja yang lebih baik, penghasilan anak benih yang lebih baik dan juga penghasilan by-product yang berdaya tahan dan juga penghasilan by-product yang commercially more viable. Jadi saya cuma kekangan adalah the early adopters seems to be the big players. Maknanya pemilik agrokomoditi yang besar-besar. Yang besar, syarikat-syarikat besar. Syarikat besar. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahawa amat penting untuk kita empower atau memperkasakan peladang-peladang kecil ini untuk mengguna pakai teknologi. Apa lagi yang perlu peladang-peladang mereka yang bergiat aktif terlibat terus dalam sektor ini untuk belajar dan juga pada masa sama untuk melaksanakan, merealisasikan penggunaan teknologi terutama kalau kita cakap dalam konteks drone di Malaysia ini? Antara perkara yang menjadi cabaran kepada peladang-peladang ataupun pemain industri adalah the high initial cost of technology adoption. Ini perkara yang benar, kita tidak nafikan. Tetapi kita harus melihat dan peladang harus melihat kesan jangka masa panjang. Betul. Di mana dalam sebuah kajian yang sama juga di Indonesia, penggunaan teknologi memang memberikan kesan lebih 30% lebih mahal di peringkat awal, tetapi dalam masa satu cycle atau satu kitaran hasil penggunaan teknologi itu boleh bayar balik peningkatan 30% ini. Jadi perlu usaha untuk memberitahu atau berkongsi dengan peladang-peladang bahawa benar the initial cost adalah agak tinggi, tetapi kesan jangka panjangnya adalah sangat lumayan kepada peladang-peladang. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi itu harus bersifat ataupun teknologi yang sedia ada harus bersifat mudah difahami. Kadang-kadang kalau complicated, kalau terlalu kompleks, susah juga orang nak operate, nak kena hantar orang pergi training balik dan sebagainya.
saya pernah ke China. Kalau saya nak selit sedikit, saya pernah ke China untuk melihat teknologi pertanian dalam satu rumah lah boleh dikatakan, kawasan tertutup itu. Segalanya menerusi tab. Satu tab begini dan dia boleh pilih sama ada nak buka lampu, shielding ke, nak bagi cahaya direct sunlight ke, lampu ke, air banyak mana, timing macam mana, semua hanya melalui satu tab sahaja. Dan kalau kita bercakap berkenaan dengan teknologi di Malaysia ini, secara jujurnya anda berada di lapangan, bersediakah kita? Saya kira secara jujurnya niat itu ada, kemahuan itu ada. Cuma mungkin dia tidak selarikan dengan keperluan ataupun market demand. Jadi kami sebagai pemain industri di dalam industri teknologi ini, kami juga harus membuat satu balancing act. Dia mengimbangi antara keperluan untuk memasarkan produk kami dan juga keperluan untuk memastikan pelanggan-pelanggan kami atau pelanggan-pelanggan kami boleh menerima teknologi dan menggunakan pakai teknologi. Namun begitu, suka saya berkongsi di sini, memang terdapat pemain-pemain industri yang sudah menggunakan pakai teknologi yang macam Saudara Ashraf sebutkan tadi. In fact, sebenarnya salah satu daripada tawaran kami, produk kami adalah sebuah ekosistem perisian yang kita daripada mula sampai akhir, daripada the soil monitoring, kita tengok pH berapa dan sebagainya. Bila sampai masa kena suruh letak baja, dia akan hantar satu maklum balas ataupun satu reminder, notification macam itulah, notification ini kena letak baja dan sebagainya. Dan bukan sahaja dalam bidang agrokomoditi, bidang pertanian sendiri. Ada beberapa ladang, contohnya di Selangor dan juga di Pahang, di mana dia menggunakan pakai teknologi yang Saudara Ashraf. Dia dah ada timer siap, kalau cuaca macam ini, kita buat semburan banyak ini dan sebagainya. Itu menarik. Bolehlah nanti kita pergi location, kita nak tengok ceritanya. Tapi antara perkara menarik ataupun apa yang akan berlangsung di Ibu Negara bermula 26 hingga 28 Julai ini adalah melibatkan Expo dan juga Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia 2022 ataupun yang disebut sebagai MyACES, di mana MyACES ini mengumpulkan ramai pemain-pemain industri, termasuklah dari segi teknologi dan Meraki juga terlibat secara langsung dalam persidangan ataupun expo pada kali ini. Mungkin boleh kongsikan yang berlangsung pada 26 hingga 28 Julai ini menerusi Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti, bagaimana, apa peranan Meraki, apa yang orang ramai boleh jangkakan kalau nak pergi booth Meraki tu, apa yang mereka boleh nampak? Jadi di Malaysia International Agro Commodity Expo dan Summit ini yang akan berlangsung daripada MyACES, kalau nama singkatan dia berlangsung daripada 26 hingga ke 28 Julai. Meraki merupakan salah satu rakan industri yang bekerjasama dengan pihak penganjur untuk memastikan dan memberi nilai tambah dari segi pertamanya, dari segi kepakaran teknologi. Kemudiannya ini juga menjadi satu medan di mana Meraki boleh melihat ataupun memberi nilai tambah secara terus kepada pemegang-pemegang taruh yang akan turut sama di expo ini. Dan kepada orang ramai yang mahu mengunjungi booth Meraki, kita ada teknologi, kita pamerkan drone kita. Itu yang pertama. Selain daripada itu juga kita pamerkan kita punya autonomous unmanned ground vehicle pun kita ada. Robot yang boleh jalan sendiri pun kita ada. Selain daripada itu, kami juga membuat tawaran pekerjaan dan sebagainya di booth. Bagi orang yang berminat untuk bergiat dalam bidang industri yang menggabungkan teknologi dan juga salah satu industri tertua di negara kita, iaitu agrokomoditi. Agrokomoditi, betul. Sebab sudah tentu akhirnya adalah bagaimana kita nak menarik minat, kerana kita tahu ada lambakan penganggur juga agak ramai, dan juga bagaimana kita nak memastikan bahawa tidak berlaku mismatch. Kadang-kadang kita dapat lihat bahawa ada graduan-graduan pertanian dan sebagainya tak tahu nak channel diri mereka ke mana. Mungkin yang minat teknologi dan pertanian, inilah peluangnya untuk hadir pada Expo dan Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia 2022 MyACES yang berlangsung pada 26 hingga 28 Julai ini. Jadi jangan lepaskan peluang. Terima kasih sekali lagi Saudara Rahman Hussein yang merupakan Ketua Pegawai Strategi Meraki berkongsi cerita dan juga bagaimana peranan teknologi dalam sektor agri komoditi, terutama untuk kita bangunkan di negara ini. Expo dan Sidang
Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia MyAces 2022 dari 26 hingga 28 Julai di MyTech Kuala Lumpur. Landasan pemasaran dan jaringan global strategik bagi industri agri komoditi. Jangan ketinggalan.